أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya kita dapat sama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebahagian daripada amal soleh, himpunan amal kita bersama yang bakal kita persembahkan amalan baik kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang mana kata Nabi SAW, salah satu kelebihan manusia apabila bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala itu, mereka ini adalah golongan VIP di padang mahsyar. Kita bayangkan betapa manusia suka menjadi VIP di dunia, malah kita sanggup bayar tiket flight lebih untuk dapat kedudukan yang selesa di dalam flight, dalam penerbangan. Dan kalau boleh pergi haji tu, kita nak pergi yang package yang mudah, yang mahal sikit tak apa, sebab mudah untuk melakukan ibadah. Subhanallah, ada beberapa golongan manusia yang disebut sebagai VIP di padang mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang kerap dan selalu bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar ia diterima sebagai satu amal soleh yang menyebabkan kita diseru untuk duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia.
agar diberikan kekuatan berpanjangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita diberikan ujian, menempuh ujian kehidupan ini, kita semua diberikan kekuatan untuk menempuhinya. Dalam suasana pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan perempuan, ada yang sakit, ada yang kehilangan insan yang tersayang, ada yang mungkin hilang pekerjaan, ada yang hilang sumber pendapatan, hilang rezeki, ataupun disempitkan sedikit mungkin pendapatannya. Subhanallah, semua itu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan sama ada menghapuskan dosa yang silam atau mengangkat darjat kita ke martabat yang lebih tinggi. Ujian datang tanda Allah sayang. Itulah bahasa Tuhan yang sukar untuk manusia fahami. Kerana kalau bagi manusia, kita sayang seseorang, kita akan kalau kita sayang seseorang, kita akan bagi dia keselesaan. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ujinya. Lagi kita diuji, itu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Dan ujian ini bukan sekadar kesusahan saja, kesenangan juga adalah satu ujian. Tetapi selalunya ujian kesusahan itu sinonim dengan pengampunan dosa, penghapusan dosa. Ujian kesusahan, kesakitan, sedih, duka cita, kematian, kekurangan rezeki. Maka kalau kita diuji, tuan-tuan perempuan, maka kita harapkan hati kita ni boleh berdamai dengan takdir. Ya, bila kita diuji, kita sakit, kita berdamai dengan takdir. Kita redha yang bahawasanya Allah datangkan sakit itu supaya kita kembali kepada Dia. Kita banyak sebut Allah, Allah, Allah. Ya, kalau kita tak sakit, mungkin kita tak sebut. Ialah kita tak sebut dalam arti kata kita ada pilihan untuk tidak sebut. Tapi disebabkan sakit itu tiba-tiba berdenyut gigi ni. Allah, hai, berdenyut pula gigi belakang ni. Kan, siapa pernah sakit gigi geraham bongsu, dia tahulah sakitnya macam mana. Rasa semua benda tak kena, rasa kejam atau ya Allah sakitnya, ya Allah. Kita akan cakap Allah sakitnya. Paling kurang kita akan cakap ya Allah sakitnya. Gitu. Berbanding kalau kita tak sebut apa-apa, mungkin kita tak buat apa-apa. Jadi menyebut Allah sakitnya ya Allah lebih baik daripada duduk diam saja. Allah datangkan sakit supaya kita ingat kepada Dia. Subhanallah, itulah bahasa Tuhan yang manusia susah nak faham. Ya, kita sukar nak faham, lagi Allah sayang, lagi Allah uji. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan, mengalu-alukan kedatangan semua kepada Encik Fahmi, kepada Makcik Siti Atikah Tukimin, kepada Siti Maisarah, kepada Lin Mazlin yang hadir pada pagi ini, Faiz Zaidan, Masya Allah. Kalau mari kita doakan kebaikan semua, Masya Allah. Faiz Zaidan kata Allah tak sakit. Ya, Allah tak sakit. Kena faham konteks. Kita sebut Allah berarti Allah sakitnya saya, kita lah yang sakitnya. Subhanallah. Pada pagi ini kita menyambung bacaan kitab Minhajul Abidin, pesanan Imam Ghazali, wasiat Imam Ghazali, iaitu kita bicarakan peringkat rintangan, peringkat-peringkat yang merintangi manusia daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah, ya. Antaranya datang daripada godaan nafsu, yang lain bisikan syaitan, yang lain godaan kawan-kawan. Kita nak buat taat ni ataupun kita nak buat, yelah kita nak jadi orang yang baik, kawan kena betul. Kita boleh kawan dengan semua orang. Terima kasih Nurmala Saleh hadir pada pagi ini. Kita memang boleh berkawan dengan semua orang, tetapi kita kena selektif sikit dalam bab bila kita nak berubah diri. Kita nak jadi orang yang lebih baik, tuan-tuan dan puan. Rintangannya adalah untuk mencari kawan ataupun good circle. Circle of people, orang-orang yang nak kita berdampingan. Kerana orang yang berdampingan itu akan mencorakkan diri kita. Begitu. Kalau kita berdampingan dengan orang yang selalu nampak masalah, nampak problem, stres, kita yang tak stres pun akan jadi stres. Tetapi kalau kita bersama dengan orang-orang yang selalu bermotivasi, selalu berikan kata-kata semangat, kita yang lemah pun akan jadi bersemangat.
Sebab tu dipanggil orang yang dipanggil apa? Dia nak sentiasa recharge dia punya motivasi tu, dia kena duduk dengan orang yang betul, orang yang selalu menyebut tentang kebaikan. Jadi sama juga kalau kita nak berubah. Kita nak berubah, nak jadi baik, kita kena duduk dengan orang yang baik-baik lah. Barulah rasa semangat. Kalau kita nak tahu main basikal, kita kena duduk dengan orang yang suka berbasikal. Kita nak tahu memancing, kita kena duduk dengan orang yang kaki pancing. Kita nak tahu mengaji, kita kena duduk dengan circle orang yang mengaji. Ke kalau kita nak tahu mengaji, kita duduk dengan orang yang tak pandai mengaji? Tak boleh. Dia macam imam-imam, dia kena duduk dengan para imam juga supaya dia boleh perbaiki bacaannya. Tapi kalau kita buat kerana manusia ataupun kita duduk dengan orang yang salah, maka akhirnya nanti kita tidak mampu menjadi insan yang lebih baik. Jadi kalau duduk di kalangan orang yang ikut hawa nafsu, maka dia akan ceritalah segala maksiatnya depan kita. Penyudahnya kita tak mampu nak improve diri kita sebab kita terpaksa terima keburukan kawan-kawan kita yang dia sendiri dia cerita dekat kita. Contohnya kata semalam aku minum arak. Dah kita nak kena tegur dia pula. Kalau kita tak tegur, kita downgrade diri kita, bukan kita upgrading. Dia cerita semalam dia pergi berjudi. Kita nak kena tegur. Bila kita tak tegur, kita downgrade. Nak tegur tu benda yang berat ataupun mujahadah yang besar. Ya. Baik, kita masuk muka surat 159. Diceritakan tentang maksiat. Maksiat memudaratkan diri manusia. Ya. Bila kita jatuh, kita gagal mengatasi rintangan, kita akan jatuh buat maksiat. Bila kita buat maksiat, tuan-tuan dan puan, berarti kita gagal dalam ujian yang Allah bentangkan. Lalu bila kita gagal, kita kena bertaubat untuk naik balik. Jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan kekal dalam kemaksiatan, kita kekal dalam kegagalan. Jadi ujian datang, adanya gagal dan adanya berjaya. Kita kena overtake ujian itu. Subhanallah. Kejahatan itu ataupun maksiat itu ada dua, kata pengarang kitab. Perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang nyata. Perkara yang dihalalkan tetapi melampaui batas kerana perbuatan seperti itu akan mengheret kepada perbuatan haram dan maksiat kerana dorongan nafsu, kenakalan dan serta bantahannya. Jadi maksiat ni boleh jadi dua. Yang pertama, kita langgar segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita tak buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Yang ketiga, kata pengarang kitab, benda yang harus dibuat berlebih-lebihan. Maka dikhawatiri ada dorongan nafsu untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka barang siapa yang ingin selamat dari bahaya dalam masalah agama, hendaklah menjauhi perkara yang nyata-nyata haram, yang nyata haramnya, dan menahan diri daripada perkara-perkara yang halal secara berlebih-lebihan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW seperti berikut. Orang yang bertakwa disebut muttaqin kerana mereka meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan menjaga diri agar tidak jatuh kepada perkara yang berdosa. Dua. Orang yang bertakwa, al-muttaqin, pertama, dia tinggalkan maksiat. Yang kedua, dia meninggalkan perkara yang lara. Benda lara ni asasnya benda yang harus. Tapi lama kelamaan dibuat berkali-kali, maka benda itu hanya dipanggil benda yang tidak ternilai, yang tidak bernilai. Bukan tak ternilai, tidak bernilai. Yang mana Allah Ta'ala ungkapkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang mukmin itu bila dia meninggalkan perkara-perkara lara. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Berjayalah orang yang khusyuk, yang dipanggil qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang berjaya itu. Yang pertama bila solatnya khusyuk, yang kedua benda lara tinggal. Cuba tuan-tuan perempuan yang depan saya ni, kepada semua yang hadir, terima kasih, masya-Allah, ramai pagi ni yang hadir. Terima kasih pada Kak Jun Purnama daripada Singapura, masya-Allah. Nur Mala daripada Terengganu, masya-Allah. Majlis Atikah daripada Melaka, ya, subhanallah. Cuba bayangkan sehari semalam berapa banyak benda lara yang kita buat. Benda lara ni boleh datang daripada banyak benda lah, daripada mata benda lara, daripada telinga benda lara, daripada mulut boleh cakap benda lara, daripada tangan boleh buat benda lara,
Daripada kaki boleh buat benda lara, daripada perut, daripada seluruh anggota badan kita ini boleh melakukan benda lara yang menyebabkan kriteria ataupun kita ni jatuh kepada kriteria manusia yang asin, yang buat maksiat, bukan lagi al-mu'min. Nursiah Kardi daripada Senawang, Masya Allah, tahniah kepada orang-orang Senawang. Subhanallah, kata pengarang kitab, kata Imam Ghazali, jadi sekali lagi, erti takwa itu adalah menjauhi segala sesuatu yang dapat mendatangkan mudarat bagi agama. Jadi orang yang digelar muttaqin, dia bukan sekadar meninggalkan benda maksiat, tetapi dia meninggalkan perkara yang boleh merosakkan agama. Benda yang boleh merosakkan agama kita ni, tempat kita nak duduk menjadi asbab dapat syurga Allah Ta'ala ni, kita tak akan biarkan dia diapa-apakan. Benda yang kita sayang, kita tak akan biarkan dia diapa-apakan. Ya, kalau kita biarkan dia diapa-apakan atau kita biarkan dia dirosakkan, berarti kita tak berapa sayang lah tadi. Jika ingin menetapkan erti takwa, berkata pengarang kitab, membersihkan diri dari segala tindakan jahat yang belum dilakukan dengan niat yang kuat untuk meninggalkannya. Sampaikan ke peringkat, kata pengarang kitab, orang yang muttaqin ini, dia bukan sekadar menjauhi benda lara, bahkan dia cuba untuk dikatakan membersihkan diri, tazkiyatun nafs, membersihkan diri daripada kejahatan yang belum dia lakukan. Nampak tak? Bagaimana diletakkan martabat orang yang bertakwa itu bukan sekadar meninggalkan maksiat, malah meninggalkan perkara yang lara. Yang paling tinggi adalah dia selalu membersihkan diri daripada perkara yang belum dia buat, daripada perkara maksiat yang belum dilakukan. Maksudnya subhanallah, peringkat orang yang bertakwa ini ada peringkat yang paling tinggi, yang subhanallah, yang betul-betul keaslian ketakwaannya, iaitu dia meninggalkan, dia membersihkan diri dia pada maksiat yang belum dilakukan. Adapun kejahatan itu, kata pengarang kitab, ia terbagi kepada dua. Kejahatan ni terbagi pada dua. Yang pertama, kejahatan asli, iaitu yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, kejahatan yang tidak asli, iaitu tidak murni, iaitu yang dicegah oleh Allah, yang disifatkan untuk mendidik perkara yang dihalalkan tetapi berlebih-lebihan. Misalnya seperti perkara mubah yang dihasilkan semata-mata kerana dorongan syahwat. Menahan diri dari tidak melakukan sesuatu yang diharamkan dinamakan takwa fardu. Menahan diri daripada tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ini dinamakan takwa fardu. Wajtanibut taghut, kita meninggalkan perkara-perkara maksiat. Ini takwa yang dipanggil fardu. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Meninggalkan kemungkaran itu adalah perkara yang subhanallah, takwa yang fardu, yang paling hakiki. Subhanallah. Adapun menahan diri daripada perkara berlebih-lebihan terhadap perkara yang halal dinamakan takwa adab. Maksudnya meninggalkan maksiat itu no kompromi, itu fardu dah. Takwa yang kedua ni takwa yang meninggalkan benda lara. Benda lara ni benda mubah yang dibuat berlebih-lebihan. Makan lebih-lebih. Tergelak lebih-lebih. Bersembang lebih-lebih. Tidur lebih-lebih. Bersukan lebih-lebih. Nampak? Ada banyak benda harus bersukan, tapi berlebih-lebih. Harus makannya banyak, lebih-lebih. Harus sembangnya lebih-lebih. Yang lebih-lebih ini orang bertakwa akan tinggalkan. Cuba cek balik seharian kita ni, benda-benda lebih-lebih inilah yang boleh menjerumuskan manusia ke lembah kelaraan. Boleh tak sebut kelaraan begitu? Itu dipanggil takwa adab. Secara adabnya kita meninggalkan benda-benda lara yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mengerjakan takwa adab, maka akan selamat perhitungannya serta daripada sifat malu dan sesal pada hari kiamat. Kenapa dia boleh sampai ke peringkat meninggalkan perkara-perkara mubah, benda-benda yang harus, yang bersifat berlebihan ini? Kerana dia khawatir di saat dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dipertanggungjawabkan terhadap semua benda-benda lara yang akan dipertanyakan. Allah akan tanya, kau dulu gelak, kau gelak lebih-lebih untuk apa? Dulu kau makan lebih-lebih untuk apa? Dulu kau tidur lebih-lebih untuk apa? Jadi dia tidak nampak macam mana jawapan yang harus diberikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dia tinggalkan. Inilah orang yang paling tinggi takwanya. Dia bukan sekadar melakukan takwa fardu, iaitu meninggalkan kemaksiatan, malah dia meletakkan takwa adab, takwa yang dari sudut meninggalkan perkara-perkara lara yang bagi dirinya dia sukar nak jawab perkara itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Seorang yang dapat mengerjakan kedua-dua takwa ini, ingatnya takwa ni ada dua, satu takwa adab dan satu takwa fardu. Yang boleh mengerjakan takwa-takwa ini, maka ia digelar sebagai wara' kamil. Dipanggil sebagai sempurna takwanya, takwa kamil, sempurna. Ya, iaitu orang yang subhanallah tidak ada lagi cacat cela pada sifat takwanya. Bukan sekadar meninggalkan maksiat, bukan sekadar melakukan apa yang Allah suruh, malah benda lara pun dia tinggalkan, maka itu dipanggil takwa sempurna. Maka tuan-tuan perempuan, kita nak masuk 100 hari di bulan Ramadan ni. Ya, kita nak masuk Rejab dah ni, Rejab, Syakban, Ramadan. Ni nak masuk dah ni. Patutnya kita dah masuk gear 1, gear 2 dah. Iaitu benda baik kita dah start buat, benda maksiat kita tinggalkan. Sebab nak masuk Rejab, Syakban, Ramadan ni, kita nak sama-sama tinggalkan benda lara. Kita tak nak buat benda lara kerana di saat masuk bulan Ramadan, masa yang sangat berharga untuk kita lakukan ketaatan, tapi kita buang masa dengan benda lara. Orang-orang yang berada di contohnya di Padang Arafah, dia ada 24 jam. Maka siapa yang ada pada hari Arafah di Padang Arafah merupakan saat yang paling eksklusif, paling berharga. Tapi sayang kalau dia buat benda lara, main handphone, snap gambar, lepas tu dia berselfie, bersembang, rugi sangat. Sebab dia tak biasa latihkan diri dia, paksa untuk tinggalkan benda lara, maka dia tak boleh meninggalkan benda lara pada hari kejadian. Maka mulai sekarang ni tuan-tuan perempuan, tinggalkan benda lara. Sebab kita nak masuk bulan-bulan yang mulia, Rejab, Syakban, Ramadan. Kita nak pastikan setiap saat dan ketika kita di bulan Ramadan itu diisi dengan ketaatan. Subhanallah, kita tak tahu sama ada kita sampai ke Ramadan ataupun tidak. Tidak ada siapa boleh dapat jaminan yang dia sampai ke bulan Ramadan. Tak ada siapa jamin. Subhanallah, saya ada seorang kawan, dari sudut kesihatannya subhanallah sempurna. Dari sudut penjagaan pemakanan sangat teliti. Dari sudut penyakit, kira macam tak ada sakit yang berat lah, jantung, buah pinggang, tak ada. Tapi dia kena COVID-19 seminggu sudah. Lepas tu dia ditidurkan dan semalam Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal dunia. Manusia ni Allah boleh tarik nikmat hidup, nikmat masa lapang, nikmat sihatnya immediately. Kena COVID, seminggu ditidurkan, akhirnya meninggal dunia dengan asbab COVID lah. Jadi kita tak tahu, Ramadan mungkin tak tahu dah kita dapat ke tidak. Jadi sebagai tanda komitmen kita pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku jaga segala diri aku ni dengan harapan yang kau bawa lah aku sampai ke bulan Ramadan, ya Allah. Begitu. Kita bertawassul dengan ibadat yang kita buat sekarang untuk mendapat habuan di dalam bulan Ramadan. Itu dipanggil bertawassul dengan kebaikan. Kita, ya Allah, hari ni aku sembahyang tahajud, hari-hari aku sembahyang tahajud, ya Allah, sampaikan aku peluang untuk masuk ke bulan Ramadan. Itu bertawassul dengan kebaikan. Ya Allah, dengan asbab aku infak pada surah An-Nur pada pagi ini, ya Allah, maka kau berikan aku kesihatan, kau mudahkan urusan aku hari ini, ya Allah. Boleh. Ya Allah, dengan sebab aku infak jamu orang 40 orang makan hari ini, ya Allah, maka kau mudahkan urusan anakku untuk interview kerja, ya Allah. Itu dipanggil bertawassul. Jadi boleh bertawassul dengan ketaatan. Dia dua lah. Satu, kita bertawassul dengan ketaatan. Yang kedua, kita bernazar. Ya Allah, kalau aku dapat 8A, ya Allah, aku sembelih kambing. Kalau anak aku dapat kerja, ya Allah, aku tumbangkan seekor lembu. Ya Allah, kalau aku dapat masuk Ramadan, ya Allah, aku nak infak hari-hari. Itu bernazar. Kalau, maksudnya dia kata, ya Allah, kalau kau bagi nikmat itu, aku nak buat ini. Jadi dah dapat nikmat itu, maka wajib kita buat. Yang ni kita buat pada peringkat, ya Allah, aku buat ketaatan lebih pada hari ini, ya Allah. Sebagai, aku bertawassul dengan yang kau berikan aku ketaatan, berikan aku peluang untuk berada di bulan Ramadan. Boleh. Ya, kita jadikan itu sebagai asbab untuk sampai ke bulan Ramadan. Kita tak tahu, dalam sekarang ni dah berjumpa dengan macam-macam jenis virus dah. Yang terbaru, Deltatron. Ada Omicron, ada Deltatron pula. Jadi kita berdoalah agar kita tak berjumpa dengan segala tron-tron, Voltron ke apa semua, kita tak nak jumpa. Kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala
dengan ketaatan yang kita lakukan setiap hari. Ya tak? Boleh semua nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, berkata Imam Ghazali, seterusnya kita mestilah mampu untuk mengendalikan nafsu dengan niat yang kuat serta menahan diri dari perbuatan maksiat dan tidak berlebih-lebihan sehingga kita bertakwa dengan mata, telinga, lidah, hati, perut dan anggota tubuh yang lain. Subhanallah. Dan kitab ini, kata Imam Ghazali, dihuraikan panjang lebar dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin. Maksudnya sampai ke peringkat bukan sekadar meninggalkan perkara maksiat, malah bukan sekadar meninggalkan benda lara, malah kata pengarang kitab, mengendalikan nafsu dengan niat yang kuat, menahan diri daripada perbuatan maksiat. Kita boleh adjust kita punya nafsu untuk rasa seronok buat taat dan benci kepada maksiat. Kita adjust hati boleh mengarahkan mata untuk baca Quran. Sehari 2-3 muka surat. Hati kita ni, dia boleh mengarahkan telinga untuk selalu dengar syarahan agama. Sehari mungkin sejam. Hati kita ni, dia boleh suruh mulut kita ni untuk membaca Quran, berzikrullah. Sehari mungkin 1000 selawat. Hati kita ni, dia boleh suruh tangan kita berinfak sehari RM10 pada mana-mana tabung yang kita jumpa. Hati kita ni, dia boleh menyuruh kaki kita pergi ke masjid walaupun kita mungkin tak berapa nasihat lutut tu. Subhanallah. Hati ini dipanggil maharaja kepada seluruh anggota badan. Walaupun kita duduk jauh daripada surau dan masjid, tapi kita tetap sampai ke surau dan masjid. Sebab apa? Sebab hati kita dekat dengan masjid. Kita boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab hati kita dekat dengan Quran. Kita boleh duduk dalam majlis agama. Sebab apa? Sebab hati kita dekat dengan ketaatan. Ada orang duduk sebelah tikar sejadah, tapi dia tak mampu nak solat sunat duha. Kerana apa? Bukan jarak dia tepi sejadah tu yang menjadi penyebab dia tak nak sembahyang ataupun tidak sembahyang duha, tetapi hatinya jauh daripada solat duha. Ada orang tengah bawa kereta, dia boleh berhenti mencari surau untuk solat duha sebab hatinya dekat dengan solat duha itu. Ada orang boleh berhenti sekejap keretanya untuk baca Quran sebab dia terkenang, dia tak baca subuh tadi. Dia berhenti kereta untuk baca Quran kerana hatinya dekat dengan bacaan Quran. Hatinya dekat dengan Quran. Yang ni yang kita nak, hati yang selalu dekat dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hatinya jauh, walaupun dia duduk sebelah tabung masjid, dia tak nak masuk duit dalam tabung masjid. Kalau hatinya jauh, dengarlah, pasanglah azan speaker, datanglah Bilal azan Mekah pun di dalam surau ni, dekat surau ni tu, dia tak akan boleh datang surau masjid sebab hatinya jauh daripada surau masjid. Dia boleh maraton 42 km, boleh berbasikal berpuluh-puluh kilometer, tapi sayang surau masjid tak datang, maka itulah tanda kekerasan hati. Sedangkan apa yang diketahui di sini ialah barang siapa yang hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus mampu menjaga 5 anggota, iaitu mata, telinga, lidah, hati, perut. Iaitu apa dia? Mata, telinga, 3 dekat muka, mata, telinga, lidah, mulut, lidah, hati, perut. 5. Kelima-lima perkara ini harus dijaga agar tidak melakukan perkara yang menimbulkan mudarat bagi agama, yakni menghindari yang haram dan berlebih-lebihan terhadap yang halal. Maksudnya, kalau nak pandang benda-benda yang harus, pandang jangan berlebih-lebihan. Mendengar perkara yang harus, dengar jangan lebih-lebihan. Nak bercakap benda yang harus, cakap jangan berlebih-lebihan. Nak makan benda yang harus, makan jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau kita nak tidur jangan berlebih-lebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, ya, lepas tu pengarang kitab menceritakan tentang mata, yang telinga, ini semua ibadah-ibadah ataupun anggota badan yang boleh kita bicarakan insya-Allah. Namun di akhir ini, ya, kita pun nak masuk Ramadan. Saya kira saya nak bawa sikitlah, maksudnya semangat untuk kita masuk Ramadan ini. Kita dah nak masuk pun ke bulan 100 hari ke bulan Ramadan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka akan mulakan semangat untuk bercerita pasal Ramadan ini 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Habis Ramadan, 6 bulan mereka masih bercerita tentang performance ataupun pencapaian mereka di bulan Ramadan yang lalu.
Dan 6 bulan mendatang pula mereka akan cerita macam mana nak masuk Ramadan dengan semangat untuk melakukan ketaatan. Jadi dah kita berada di 3 bulan, less than 3 months untuk masuk Ramadan ini, maka sepatutnya kita dah buat persiapan untuk masuk ke Ramadan. Antara persiapan yang sepatutnya kita ada adalah membuat postmortem terhadap lafaz doa yang kita lakukan. Tuan-tuan perempuan perasan ke tidak? Sepanjang bulan Ramadan kita ada lafazkan satu doa ni. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kita minta pada Allah redha, minta Allah syurga, minta Allah jangan campak dalam neraka, minta Allah jangan murka, dan minta Allah keredaan. Daripada kelima-lima ini kita minta pada Allah sayang. Subhanallah, bila kita minta kepada Allah sayang, kita sepatutnya kita mengundang sayang itu datang. Apa artinya meminta tetapi kita tidak melakukan perkara yang boleh mengundang permintaan itu dapat? Contohnya kita minta cuti dengan bos. Bos, saya nak cuti hari raya. Bos kata baiklah. Jadi apa tindakan kita bila bos cakap baiklah? Tindakan kita adalah isi borang lah. Isi borang, masuk data dalam sistem untuk bos approve. Tetapi bila kita dapat approval verbal, kata-kata bos baiklah, tapi kita tak cuti, kita tak apply cuti. Sampai hari kejadian, bos kata awak tak payah cuti sebab awak tak minta, awak tak isi borang. Kita akan rasa sangat sedih lah pasal kita dah cakap awal kita nak cuti. Ini kepentingan minta dan kepentingan bertindak terhadap permintaan itu. Kita minta Allah redha, jadi tindakan kita mesti mengundang keredaan itu. Kita minta Allah jangan murka, maka tindakan kita mesti mengundang jangan kemurkaan itu tidak datang. Apa artinya minta Allah maaf? Apa artinya minta Allah redha? Apa artinya minta Allah kasih sayang? Tapi saban hari kita biarkan diri kita buat maksiat tanpa sedikit pun mujahadah untuk bertahan untuk meninggalkan maksiat. Paling kurang kita buat sedikit effort, usaha untuk tinggalkan maksiat. Ini tidak kita minta Allah sayang, minta Allah redha, tetapi kita hari-hari mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Maka marilah tuan-tuan perempuan di pagi hari ini kita perkemaskan amalan kita menuju 100 hari, menuju 3 bulan di bulan Ramadan, masuk bulan Rajab ini. Kita pastikan kita betul-betul sedia fizikal, sedia mental, sedia spiritual untuk masuk ke bulan-bulan haram, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan. Kita menjadi insan yang terbaik dari sudut ibadat, insan yang terbaik dari sudut muamalat, insan yang terbaik sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha dengan kita, kita meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhirnya tuan-tuan, mewakili barisan AJK Surau An-Nur, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan dan sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada 0501 2010 053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan sangat dialu-alukan oleh pihak surau lah untuk pembangunan, untuk aktiviti pengimarahan. Dan saya kira Surau An-Nur ini antara surau online yang sangat aktif. Tuan-tuan perempuan boleh follow rapat kuliah-kuliah di sini. Ada Da'i Fuad, ada Ustazah Muzayyana, macam-macam ustaz ada. Jadi tuan-tuan perempuan follow rapat, tekan button like dan share. Dan jangan lupa kalau kita kongsikan ilmu-ilmu agama, maka kita juga berkongsi saham pahala. Mungkin satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia, Facebook kita akan menjadi tatapan orang-orang lama. Maka biarlah di saat orang buka Facebook kita mengajak manusia untuk buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas kehadiran, perhatian semua dan sokongan semua. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita solat sunat Isyraq dan kita baca Quran di pagi-pagi ini. Tingkatkan kualiti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Wassalamualaikum.